Baiklah, Assalamualaikum, selamat malam. Bertemu lagi kita di podcast Takeover Siswa Bersuara. Baiklah, seperti biasa, Takeover seringkali membawa jemputan-jemputan istimewa daripada kalangan pelajar, orang bilang daripada orang bilang daripada pengurusan kepimpinan UiTM, dan pada malam ini kita membawa khas daripada pengurusan college pula. Beliau ini saya teruslah kan kasih hint-hint kita punya jemputan malam ini. Beliau ini sudah lama pun bertugas di UiTM Sabah ni, bermula daripada UiTM belum lagi bernama UiTM. Bermula daripada UiTM ini sendiri masih digelar YSITM, iaitu Yayasan Sabah Institut Teknologi Mara. Baiklah, serba sedikit berkenaan dengan jemputan kita pada malam ini. Pastinya saya tidak berseorangan kerana di sebelah ini ada jemputan istimewa kita. Baiklah, saya perkenalkan, jemputan kita adalah Puan Arfa bin Disan, iaitu seorang kerani tertinggi college, dan beliau sebenarnya sudah pun bertugas di UiTM ini selama lebih daripada 30 tahun, iaitu saya difahamkan selama 38 tahun ya. 38 tahun adalah satu tempoh yang sangat panjang. Orang bilang banyak jasa, banyak pengorbanan ataupun liku-liku suka dan duka yang beliau pastinya hadapi di tanah UiTM ini. Dan beliau juga adalah seorang anggota pertama di YSITM ini pada tahun 1988. Anggota pertama perempuan pada ketika itu, dan saya difahamkan juga beliau pada ketika itu baru saja berumur 17 tahun. Tapi dengan semangat yang beliau bawakan untuk orang bilang bersama di dalam keluarga ITM pada ketika itu, beliau gagahkan dengan seorang remaja yang masih berumur 17 tahun sudah pun berkecimpung dalam bahagian pengurusan ITM, YSITM pada ketika itu. Dan seperti saya katakan tadi, beliau adalah sekarang menggalas jawatan sebagai kerani tertinggi college, dan pada sebelum ini beliau juga adalah pernah menggalas jawatan sebagai penyelia asrama dan juga warden. Baiklah, macam banyak yang sudah saya kongsikan berkenaan dengan jemputan istimewa kita pada malam ini. Tanpa membuang masa, kita menjemput sendiri kita punya jemputan pada malam ini, iaitu Puan Arfa, untuk memberikan sedikit sebanyak pengenalan dulu tentang latar belakang ataupun tentang pengenalan lah berkenaan Puan Arfa ni. Baiklah, dipersilakan Puan Arfa. Terima kasih kepada pengacara majlis yang cantik, manis molek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk memberi kata sepatah dua patah untuk kenangan kita bersama selama sepanjang perkhidmatan saya bermula 1988 hingga hari ini. Pengalaman saya mula-mula masuk berkhidmat di YSITM ni pada 9 hari bulan 6 1988. Pada ketika itu saya menggalas jawatan sebagai pengawal keselamatan wanita, barikat wanita. Saya yang pertama kali untuk menerajui di bahagian keselamatan pada ketika itu. Memang dari segi kerjaya memang sangat mencabar. Sebab ketika itu saya bertugas bahagian shift. Dia ada 3 shift pagi, shift petang dan shift malam. Ketiga-tiga shift tu saya telah mempelajari dan telah pelbagai pengalaman, cabaran saya ketika itu. Dan ketika itu juga situasi college kediaman ini tidak macam sekarang, sangat jauh berbeza. Saya katakan begitu sebab pada ketika itu kita ada sewaan di luar college kediaman, terutama UMS, KKYS dan Power Mansion ketika itu. Sebab ketika itu kita memang dari segi penempatan pelajar ni memang sangat kritikal. Cuma yang ada di fasa 1 yang telah dirobohkan sekarang, yang telah dikosongkan sekarang ini. Dan untuk makluman juga, di area kawasan pusat pelajar tu di sebelah atas tu dulu sebenarnya student pernah ditempatkan di situ.
lelaki siswa masa itu ketika itu. Dan ketika itu juga masa itu sana bagian pejabat beroperasi. Dan kalau dari segi pengalaman saya seorang anggota, saya pernah juga menyamar sebagai student. Memang sangat menyeronokkan sebab masa ketika itu baru umur 17 tahun. Kita ada masalah, student tu bermasalah dan kita tidak boleh diselesaikan. Jadi saya ketika itu anggota wanita, saya diarahkan dan saya telah diberi amanat untuk menyamar sebagai student. Okay. Bayangkan ketika itu 17 tahun. Susah mau dibayangkan. Saya pergi kelas, tidur bersama dengan student siswilah selama 2 minggu. 2 minggu pergi kelas, pergi makan bersama. Sebab masa itu, ketika itu kamu student masa itu ada diberi kemudahan makan sarapan pagi percuma, makan tengah hari percuma dan malam percuma. 3 kali. Masa itu kita ada dewan makan. Sebelum pelajaran sarapan pagi, makan tengah hari, makan malam, kita akan take pagi ni berapa orang pergi sarapan, tengah hari ni berapa orang pergi makan, dan begitu juga kalau malam. Jadi kalau dibandingkan dulu sama sekarang memang sangat berbezalah sebab pada dulu kalanya semua percuma. Bilik percuma, bil elektrik semua percuma. Tetapi oleh kerana sekarang ni kita ke zaman yang lebih ekonomi yang sangat mencabar. Betul. Jadi perbezaan itu tidak jauh bezalah kan? Jauh. Iya, jauh beza. Perubahan. Tapi itulah UiTM ni dulu YS kan, baru UiTM banyak memberi peluang sama ada staf atau pelajar. Kami ketika itu walaupun staf tapi kami diberi peluang untuk menambahbaikan diri. Kita diberi peluang untuk belajar. Masa ketika itu saya ada mohon tapi saya tidak sampai ke tahap seterusnya lah. Sebab dulu kita punya kos untuk ambil diploma sangat tinggi. Masa ketika itu gaji saya starting masa ketika itu sebagai pengawal keselamatan RM350 gaji pokok. Pada ketika itu gaji pokok. Masa tu memang kita terus gaji tetap lah. Kita bukan yang harian, kita bukan kontrak. Memang pengambilan tetap. 350. Bayangkan, jauh sangat beza kan. Dulu kalau dibandingkan dari segi makanan minuman memang sangat murah lah kan, Dek. Pada ketika itu mungkin jumlah 350 itu sudah memadai lah. Ya, kan? sangat memadai. Dibandingkan dengan Ya. ekonomi kita pun telah pun menghadapi banyak perubahan. Ya. Seperti yang Puan Arfa sebutkan tadi, kalau dulu YSITM sediakan makan percuma, semuanya percuma, ya, bil elektrik. Tapi disebabkan perubahan ekonomi itu sekarang ada perubahan di mana pelajar perlu membayar sendiri bil-bil tersebut. Tapi itu kita faham sebab benda yang di luar kawalan UiTM sendiri. Ya, betul. Baiklah Puan sebut tadi Puan bermula masuk ke ITM itu sebagai YSITM sebagai seorang anggota pertama perempuan. Iya. Dan bagaimana sebenarnya Puan terfikir ataupun ada keberanian tu sebab Puan masuk ketika itu pun baru berumur 17 tahun kan? Iya, betul. Masa tu saya memang semasa saya di zaman sekolah saya memang kadet polis wanita dan saya memang minat beruniform. Dan saya pun telah berinterview ke pihak Bomba di masa itu di Sembulan. Dan esoknya saya interview di YSITM. Tetapi YSITM yang ketika itu memberi tawaran untuk menjawat jawatan sebagai pengawal keselamatan. Jadi saya terima dengan hati yang senang dan gembira sekali. Ya. Orang bilang kalau jodoh tak kemana. Ya, kalau jodoh tak kemana. Kalau sudah Puan pun berjodoh dengan UiTM ni, lihatlah sampai 38 tahun setia dengan UiTM. Baiklah, kalau Puan pun ada sebut tadi situasi college jauh berbeza, mungkin boleh ceritakan sedikit apa yang perkara yang paling Puan ingatlah yang perbezaan yang berlaku. Mungkin kalau dulu kawasan yang terhad ataupun pihak pengurusan yang terhad ke begitu, macam mana Puan?
Maksud saudari itu adik? Perbezaan yang dapat Puan rasakan kalau pada awal YSD itu bukan sehinggalah sekarang. Bagi saya memang banyak perbezaan dari segi syukur alhamdulillah. YS ITM ni ITM sekarang ni UITM memang banyak dia punya peningkatan dari segi pembangunan, dari segi fakulti-fakulti yang ada sekarang. Kalau dulu tidak banyak, sedikit saja. Sekarang memang fakulti dia memang sudah banyak. Berapa fakulti itu? 34 Iya, course. kalau di UiTM Sabah Ya, UiTM Sabah sudah kan. banyak. Jadi student pun ramai, staff pun ramai. Kalau zaman kami dulu student tak sampai 1,000, lelaki perempuan tak sampai, sebab kita kekangan college sebenarnya. College. Ya. Jadi rasanya pengalaman ni memang ada pahit ada manis lah. Ada pahit ada manis. Sebab dulu saya mula berkhidmat dulu di sini, kita tidak ada pengangkutan. Masa tu ada Bastut. Pernah dengar gak dek? Bastut nama dia. Tidak pernah. Bastut ni dia sebenarnya YS ITM ni dulu memang seronok bekerja. Sebab apa? Bas UiTM, bas ITM masa tu dia sediakan untuk staff ambil di mana-mana, macam kamu sekarang yang ada budak NR tu kan. Begitu juga Bukan staff dulu. saja, staff. Tidak, staff pun dulu disediakan bas. Ambil dan hantar, seronok. Ambil gaji satu bas, memang seronok. Nampak dia punya harmonis tu kan. Hubungan silaturahim tu sangat rapat. Kami dengan student pun dulu tidak juga jauh beza lah dengan sekarang. Kalau dulu kita ada outing card kan dulu, outing card. Pernah dengar outing card? Setiap student keluar kita tanda tangan. Tapi itu zaman dulu lah kan. Sekarang kita sudah pelajar universiti ni memang ke arah ke depan kan. Mungkin kalau dulu untuk kita perhatikan pergerakan pelajar tu lebih senang kan, sebab jumlah yang sedikit. Tapi sekarang pelajar pun sudah semakin ramai, jadi ada sistem lain yang kita gunakan, tidak lagi menggunakan outing card tu. Itulah. Pelajar pun sudah dewasa kan. Dari segi pengalaman yang jelaskan. Baiklah. Soalan saya, bagaimana pula Puan menyesuaikan diri perubahan dalam teknologi itu? Mungkin sistem yang kalau dulu manual, sekarang sudah semuanya pakai PC. Macam mana tu Puan? Okey, kalau bidang begitu, saya dulu kan pertama Olympia. Pernah dengar mesin tap Olympia? Tidak pernah. Tidak pernah kan yang keras. Jari ni sakit dek. Type yang bunyi-bunyi. Iya, Olympia. Pada ketika itu saya ada ikut kursus 279 latihan masa tu, dia bahasa Inggeris kan di Bread Solution KK. Lepas Olympia kita pakai mesin yang pakai zzz tu. Pernah dengar tu? Kalau kita tap, kalau kita salah kita delete pakai paper. Kalau Olympia tu memang sangat menyusahkan lah. Memang merumitkan. Ya. Jadi masa itu memang kerja-kerja orang kata walaupun kemudahan tidak ada, tapi dari oleh kerana semangat wajah tu kan, semangat mau bekerja tu, insya-Allah semua selesai. Cuma kalau dibandingkan sekarang ni sangat jauh beza. Lebih mudah. Lagi mudah, sangat mudah. Kalau bagi pendapat saya, dulu sistem, kalau dulu kan punch card dulu kita pakai card. Pakai punch card. Lepas tu kita pakai finger ni. Sekarang ni kita pakai handphone. Cari dalam handphone kami tampirin. Lagi sangat memudahkan. Okey. Kalau dari segi maksud tadi untuk keselesaan. Iya. Puan dapatkah Puan sesuaikan diri dengan perubahan teknologi dalam bidang pengurusan itu? InsyaAllah saya dapat sesuaikan diri, sebab kita di sini, kita staf UiTM ni kita diberi latihan, setiap latihan mana-mana staf yang lemah dari segi IT ke apa semua, kita diberi peluang untuk kursus. Kita ada diberi peluang. Kadang kita diberi tawaran ke luar dari Sabah ni, pergi ke Semenanjung atau dalaman untuk menjalani latihan itu. Baiklah, menarik saya kira. Baiklah, kalau tadi cabaran di luar pengurusan, specifically di luar pengurusan college, tapi bagaimana pula cabaran yang Puan hadapi dalam mengurus, orang bilang pengurusan college itu sendiri, mengurus pelajar? Okey. Bagaimana Puan?
Kalau semasa saya anggota dulu semasa saya di anggota keselamatan, habis tu tahun 2000 saya ke Kolej Kediaman pula. Bidang kerja saya memang di bahagian keselamatan saya selalu berurusan dengan student, di bahagian Kolej Kediaman pun student juga. Jadi saya anggap student ni macam anak saya, macam adik saya, macam keluarga saya. Sebab bagi pendapat saya tidak wujudnya student di dalam UiTM ni kami tetap tidak akan wujud. Maksudnya, kalau pelajar tidak ada di sini, kami pun tidak akan wujud. Bagi saya, student ini kita kena bagi, orang bilang bagi penghormatan. Kita kena berdamping dengan student. Sebab apa-apa info maksud saya berdamping dengan student ni kita kena berbaik dengan student. Kita jangan bermusuh dengan student. Kita tegur dia secara, macam kita tegur anak kita di rumah. Kita tidak boleh berkasar dengan student. Itu bagi saya. Bagi saya secara ikhlas saya anggap student ni macam saya punya anak sendiri, macam keluarga saya sendiri. Saya tidak kira apa bangsa, sama rata, non muslim kah saya, bagi saya semua sama. Sebab kita bersama-sama di sini. Betul. Kita dapat rasakan keikhlasan Puan Arfa dalam pengurusan kolej. Saya sebenarnya juga pernah bekerja rapat dengan Puan Arfa, sebab sebelum ini saya adalah salah seorang jawatan kuasa perwakilan kolej dan dapat rasakan orang bilang kasih sayang seorang ibu tu dalam kita mengurus kolej itu sendiri. Jadi kita pun senang untuk bekerja. Ya, mau lagi sikit. Boleh okay, Puan? Sikit. Boleh. Sebenarnya ada saya ni dulu sebenarnya bukan juga orang bilang garang lah. Sebab dulu saya beruniform kan. Saya menjalankan tugas sebab saya terikat dengan tugas. Tetapi bagi saya kita ada budi bicara, kita ada perikemanusiaan, kita mesti ada rasa kasihan dengan seseorang. Itu saya puja. Walaupun banyak pengalaman sebenarnya. Kalau kita mau korek lagi pengalaman ni mungkin satu hari pun tidak cukup. Ya, memang tidak cukup. Jadi ambil yang sajalah kan. Ya, betul Puan. Saya sudah ceritakan saya menyamar jadi student sudah. Sudah. Itu pun bagi saya menarik ya. Sangat menarik. Jadi Puan menyamar sebagai pelajar tu atas dasar yang saya dengar tadi disebabkan ada pelajar yang bermasalah kan Puan. Jadi adakah setelah bilang selesai masalah tu atau macam mana? InsyaAllah sebenarnya syukur alhamdulillah masalah ketika itu selesai sebab kita menyamar jadi student. Kita bertanya dengan ikhlas, dia jawab dengan ikhlas. Sebab bagi pendapat saya minta maaf ya Dek, ni secara ikhlas saya bekerja di UiTM ni, saya yang mau bekerja. Maksudnya kita mohon bekerja. Jadi kita buat kerja yang terbaik dengan ikhlas yang sejujurnya. Sebab bagi saya melangkah ke UiTM ni saya sudah niat nawaitu. Kita nawaitu kerana Allah. Kerana Allah. Kita bukan kerana mencari kesalahan orang, kita mencari kelemahan orang, begitu ya. Baiklah Puan. Bagaimana pula kalau pihak kolej menggalakkan pelajar untuk bertanggungjawab dalam menjaga, ini lain sikit sudah soalannya, menjaga kebersihan dan kemudahan bersama. Sebab kita faham kolej ni benda paling penting adalah kebersihan. Betul. Dan juga kebersamaan pelajar itu sendirilah. Okey. Saya sentuh dari segi dulu kolej ni dulu untuk makluman, kita dulu tidak ada pihak kontraktor. Kita dulu pun tidak ada bagian kebersihan. Kami kolej yang buat sendiri, staf kolej tu yang buat sendiri Dek. Kami dulu setiap blok PO, staf kolej URHP masa tu, setiap blok ada 2 orang staf yang jaga. Jadi kita ada 4 blok. 4 blok tu 2 ada 8 orang kan. Lain lagi yang di office. Yang di office kita tempatkan yang kurang sehat lah, yang tidak boleh bergerak. Jadi kalau bagi pendapat saya, pengalaman saya di kolej ni saya anggap, bagi saya lah kan, saya anggap saya pun boleh juga jadi pengalaman saya lah kan. Dulu kami staff, kami yang buat. Kami yang buat, betul dia. Jadi saya minta maaf dengan kamu, jangan heran kadang-kadang kamu nampak saya menyapu. Saya kadang-kadang membantu cleaner mencuci, membersihkan tandas sebab saya sudah terbiasa dari awal saya masuk di college, kami yang buat kerja-kerja macam tu. Kalau saya nampak sampah di lantai saya akan kutip. Saya rasa itu kan kerja yang amalan yang baik juga kan, betul semua orang pun boleh buat, tidak semestinya cleaner. Ya, sebab kita punya college ni pun gangguan monyet banyak, gangguan anjing liar apa semua kan. Begitu. Jadi
Dari segi perbezaan tuh memang ada perbezaan sedikit sebab kita di sekarang ni kita punya cleaner sebenarnya tidak mencukupi. Iya, Satu betul. blok satu orang. Jadi itulah yang penting tuh semangat kerjasama tuh kena ditanamkan dengan diri masing-masing lah. Okay? Okay. Sebab kita punya kita jaga. Betul. Betul. Jadi begitulah. Kalau dulu staff sendiri ya bertugas untuk kebersihan, Iya, tapi betul. sekarang kita ada cleaner. So kita sebenarnya saya perasan juga di grup-grup college tuh kadang pelajar nih rajin betul komplain, tapi sebenarnya kita sendiri yang tinggal di college tuh kita sendiri bertanggung jawab juga untuk menjaga kebersihan sekeliling. Kalau kita tahu juga kan kita punya isu monyet dan juga anjing liar nih tidak ada kesudahannya, walaupun sudah dibersihkan tak lama petang tuh monyet hamburkan. Jadi betul. Masa tu mungkin cleaner sudah balik atau macam mana, jadi kita lah yang sendiri bertanggung jawab untuk membersihkan. Orang bilang kebersamaan kita lah sebagai penghuni college. Baiklah, saya masuk kepada soalan yang terakhir untuk kita punya sesi pertama ni Puan. Selepas ni kita ada sesi kedua lagi. Okay. Soalan saya yang terakhir, pernahkah Puan hadapi kes disiplin yang serius? Tidak pernah. Tidak pernah. Sepanjang perkhidmatan saya, insya-Allah, syukur alhamdulillah saya tidak pernah diambil tindakan apapun, tidak pernah. Kalau dari segi pelajar pula yang Puan nampak? Dari segi pelajar pula, kalau dulu saya pernah tapi ini cerita betul nanti masuk rasmian. Boleh. Okay. Kalau zaman kami dulu, budak-budak dulu terlalu kerap kali student naik tata tertib pada ketika itulah. Yang dulu punya cerita. Tapi mungkin pendekatan kepada pelajar sejak Datuk Ibrahim Abu Syaka satu tu. Dia kena dia wujudkan mesra pelajar. Jadi kita kena mesra dengan pelajar betul. Sebab tiada pelajar kita tidak universiti tidak akan ni kan. Sejak ketika itu semakin kuranglah isu-isu. Ya, tidak ada. Syukur alhamdulillah sekarang pun disiplin student sangat baik. Boleh dicontohi kepada universiti-universiti yang lain. Student sekarang ni memang sangat bersopan santun. Alhamdulillah. Hormat. Sebab kadang-kadang saya tengok ada student tu dia mungkin dia rasa cleaner tu macam dia punya ibu kan. Kadang-kadang ada juga student tu aku tengok menyapu, ada juga tu aku tengok student ada yang bantu bersihkan tandas, ada. Ya. Itulah dia. Syukur alhamdulillah. Tiada lah isu-isu yang besar tiada berlaku. Setakat ini tiada. Sebab kita faham kan Puan Arfa ni sudah lama di sini, jadi pastinya banyak situasi yang Puan Arfa nampak yang kami tidak tahu. Kami kan masih baru di sini. Dan kalau tadi kita sudah tunjukkan belum. Jadi sebelum kita akhiri kita punya sesi pertama nih, kita mau tunjuklah kita pun gambar Puan Arfa dan rakan-rakan ketika pertama kali bertugas sebagai anggota apa Puan? Anggota keselamatan wanita, pengawal keselamatan wanita. Pertama kalilah pengambilan. Okey, so ini dia. Berapa orang nih Puan? Sekarang yang ada di situ ada macam 11 orang ya. 11 orang. Tapi kami semua ketika itu 17 orang lah. Yang 4 orang tu dia orang jaga pos lah, pos kawalan. Baiklah Puan, kalau kita lihat berada di hujung sini. Di mana tu? Okey. Ini semua anggota tentera, pesara-pesara tentera. Ya, barisan pesara tentera ya. Dan sekarang ini sudah lama ya. Lebih daripada 1 dekad. Jadi ada yang masih di dalam UiTM seperti Puan Arfa, ada yang sudah keluar daripada UiTM. Dan pastinya umur atau kita sudah nih barisan hadapan ada yang sudah meninggalkan dunia, ada kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sedekahkan al-Fatihah kepada yang sudah tiada bersama dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau yang tengah ni Puan, ini tadi Puan sebut pengetua. Ya, dia pun sudah meninggal. Arwah Cik Zainuddin Osman. Ada tu gambar dia terpampang di Dewan Al-Bukhari. Ada. Nanti kita tengok sama-sama. Coba kamu tengok, ada tu. Puan, apa nama dia Puan?
Encik Zainuddin Osman. Encik Zainuddin Osman. Dia dah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal dunia. Okey. Baiklah, inilah gambar kenangan yang saya kira Puan Arfa simpan dengan Ya. penuh kasih sayang. Ya. Satu kenangan yang perlu dipahat dalam hati lah, sebab satu kenangan yang mahal ya untuk bekerja sama dengan YSITM pada ketika penubuhan kali pertama 1988 ketika itu. Baiklah, saya kira kita sudah habis untuk sesi yang pertama. Kita akan rehat sebentar sebelum kita teruskan dengan sesi yang kedua. So, Puan Arfa pun meminum-minum dulu kan, Puan. Kering tegak banyak soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Baiklah, terima kasih. Kita jumpa sebentar lagi. Baiklah hadirin sekalian, kembali lagi kita selepas berehat sebentar tadi. Terima kasih kerana masih setia bersama kami. Baiklah, mari kita teruskan dengan sesi kedua kita bersama Puan Arfa pada hari ini. Okey, baiklah. Seperti yang kita tahu, urus pelajar ni bukan perkara yang mudah. Kadang kita boleh ketawa, kadang ada yang bikin sakit kepala. Jadi, mari kita dengar sendiri dari jemputan kita pada hari ini. Baiklah Puan Arfa, soalan pertama saya, dalam banyak-banyak pengalaman kan, apa cabaran yang paling kerap Puan hadapi? Maksud saudari dari segi tugasan? Iya, betul. Okey. Kalau dari segi tugasan sebagai warden ketika itu, sebagai penyelia, ketika itu saya sudah jadi bukan lagi pengawal keselamatan, jadi warden. Gerak kerja kami dahulu, kita memang kerap ke bilik pelajar. Maksudnya spot check lah, buat pemeriksaan bilik ke bilik untuk memastikan student tidak salah guna. Maksudnya contoh lah kan, kadang-kadang spot check yang tiba-tiba ni, yang emergency, kalau ada kes yang besar lah. Tapi syukur alhamdulillah setakat ini tidak ada jugalah yang kes yang besar. Semua dapat diatasi dengan sebaik mungkin. Tapi kalau dari segi kerjasama dari kalangan student, saya rasa selama perkhidmatan saya, student tidak ada yang bermasalah dengan saya, sebab saya jenis yang sentiasa beri teguran sekiranya dorang ada melanggar peraturan. Maksudnya melanggar peraturan tu dari segi kebisingan, dari segi langgar peraturan dari bilik, macam dalam kekemasan bilik gitu. Dari segi yang lain pula tidak adalah. Kalau dari segi pergaduhan tu saya pernah jugalah ada pelajar sampai bergaduh, tapi pergaduhan tu pun dapat diselesaikan lah. Tidak juga orang bilang sampai tahap yang luka. Ada juga tahap luka tapi boleh diselesaikan oleh pihak luar. Okey. Okey, baiklah. Macam yang Puan kata tadi kan, Puan ada hubungan yang baik dengan para pelajar. Ya. Yeah. Jadi, macam mana Puan maintain hubungan baik tu dengan pelajar? Kalau dulu dan sekarang memang berbeza. Sebab dulu kita, itulah saya nyatakan tadi, dulu kita ada outing card. Student sentiasa mendekati kita. Sekarang student perbezaan dia tidak ada outing card, tetapi kita selalu adakan aktiviti macam karkol apa semua tu kan. Itu kan salah satu daripada untuk mendekatkan diri kita dengan pelajar. Itu salah satu macam karkol, gotong royong begitu. Meeting-meeting dengan student, aktiviti sukan gitu. Kalau begitu kan Puan, kadang mungkin ada pelajar yang mungkin susah untuk kita macam mencabar lah untuk Puan. Jadi macam apa approach Puan untuk macam berkomunikasi dengan orang lah? Maksud saudari ni yang dulu kah atau yang sekarang? Dulu boleh, sekarang Okey. Kalau dulu saya ni dulu memang
minta maaf lah kan. Mungkin ketika itu pelajar siswa tu mungkin dia ada penyakit, Allah alam saya tidak tahu lah apa dia punya penyakit. Saya pernah tegur, dek, saya rupa diri kamu dah betul. Kalau kamu berurusan di pejabat, kamu guna kad matrix, kamu guna gantung kad matrix. Dia mau pukul saya. Begini, bergegar. Hei dek, kenapa kamu mau pukul saya? Di dalam office nih. Saya pantang ditegur. Terus saya diam. Minta maaf adik, saya tegur kamu, saya ini macam ibu kamu. Kamu anggaplah saya ini nenek kamu kah, makcik kamu kah, ibu kamu sendiri. Rupanya dia tu bukan sengaja, dia ada penyakit apa tuh? Hepatitis yang tidak boleh ditegur. Sejak daripada itu saya berhati-hati tegur student. Sejak daripada kejadian itu saya berhati-hati, kecuali kalau student tu berkasar dengan kita. Tapi setakat ini pelajar tidak pernah berkasar, cuma itulah yang siswa tu. Saya cuma tegur saya rupa diri dari segi pemakaian kad metrik, dia mau pukul saya pula tanpa sebab. Masa ketika itu umur masih muda. Jadi sekali rupanya dia ada penyakit yang tak boleh ditegur. Ada orang begitu sebenarnya. Ada. Kita tidak boleh nafikan juga. Kan? Betul. Okey. Dengar cerita pun semakin menarik. Okey, Puan mesti ada satu pengalaman yang sampai sekarang Puan masih ingat. Dia sama ada lucu ataupun mungkin ada yang buatkan Puan terharu. Jadi boleh Puan sharekan satu cerita yang paling Puan ingat sampai sekarang. Oh, nanti itu tidak masalah, tapi jangan kamu menangislah. Tidak bah. Okey, ini bukan bab yang terakhir kan? Ya, bukan. Okey, sebenarnya saya nih pada ketika dulu kan terlalu mengutamakan kerja ya sebenarnya. Masa tu saya syarat mengandung. Okey. Tengah syarat mengandung. Tetapi saya punya tugas harian tu saya tidak abaikan. Saya tetap naik blok turun blok. Sebab saya nak pastikan keadaan student di atas dalam keadaan yang baik, dari segi kebersihan saya pastikan dalam keadaan yang bersih. Saya lupa bahwa saya ni tengah syarat mengandung 7 bulan lebih ketika itu. Saya terlalu mengutamakan kerjaya, saya lupa keselamatan bibi saya. Sampai ketika itu saya punya PO seramai 8 orang. Puan jangan terlalu pikirkan kerjaya sampai lupa baby dalam kandungan perut. Terus saya tersedar, oh, betul juga dia punya kata-kata. Sebab dia kalau terlalu kerap sangat aktif sangat, dia akan melibatkan baby dalam kandungan. Ya, memang betul kata Dr. Ho pun dia berkata dia begitu macam tu. Jadi sudah begitu dengan orang bilang saya pada ketika tu diberi anulah kelonggaran untuk bertugas di office. Dan pegawai saya ketika itu pun dia cakap kita bertugas di office lah, kenapa? Nanti takut pula efek kepada kandungan baby. Itulah bagi pandangan saya, sumbangan saya di UiTM ni hanya Allah yang maha mengetahui dia. Sebab kadang-kadang kita kerja ni bukan kita mau, orang bilang mau ambil nama, kan? Bukan mau ambil nama. Sebab bagi saya yang mohon jawatan di ITM, YS ITM sampai sekarang UiTM, saya buat yang terbaik. Saya cuba buat yang terbaik, tetapi kita ni manusia. Setiap manusia ada kesilapan dia. Setiap yang baik tu datang dari Allah. Setiap yang keburukan tu datang dari diri saya sendiri. Okay. Betul. Cerita Puan sangat menarik. Dan kita tahu dari cerita Puan ni pun sudah banyak cabaran-cabaran yang Puan sudah hadapi untuk sampai ke titik pada hari ini. Baru kita tahu sebenarnya apa yang berlaku di sebalik tabir pengurusan pelajar. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, mari kita teruskan ke bahagian seterusnya yang pasti ramai telah tertunggu-tunggu untuk menantikan bahagian ini, yang mana kita akan bercerita tentang pengalaman Puan Arfa, pengalaman mistik Puan Arfa sepanjang berada di kampus. Macam yang kita tahu, setiap kampus memang tidak larilah dari cerita mistik kan. Dia betul atau tidak tu belakang cerita. Tapi hari ini kita akan bercerita dengan Puan Arfa lah. Okey, baik Puan.
boleh Puan ceritakan pengalaman seram atau mistik yang pernah Puan alami sendiri dekat UiTM ni? Terima kasih. Pada tahun 1990, pada ketika itu saya masih sebagai pengawal keselamatan. Pada ketika itu saya sudah berumah tangga, dan pada ketika itu pun saya tengah syarat mengandung anak saya yang pertama, anak sulung lah. Masa itu saya bertugas di gym. Di gym ni memang dulu hutan belukar lagi masih di gym Nisim. Ketika itu saya bertugas shift petang hingga malam. Ketika kejadian tu, saya bertugas satu orang sendiri dalam keadaan yang sunyi sepi, hujan renyai-renyai ketika itu. Ketika itu berlaku di gym. College yang ada sekarang ni belum wujud lagi, tahun 1990. Masa tu saya setengah syarat mengandung, first baby. Kita masih muda lagi masa tu. Saya kahwin saya masuk UiTM, YSITM 88. Saya dapat jodoh di sini 89. Pertengahan 89. Ujung pertengahan 90 saya mengandung. Masa tu saya mengandung, saya bertugas di gym. Memang dalam keadaan yang menyeramkan lah, sebab lampu pun kurang. Masa tu penghuni pelajar pun tidak ada. Masa tu student cuti, yang ada saya sahaja. Adapun ketua shift dia akan ronda setiap 2 jam satu kali. Jadi masa tu saya tengah syarat mengandung, saya tidak tahu apa-apa, kita tidak tahu, tidak ada pengalaman. Kita tidak percaya benda tu memang wujud. Kita tidak boleh riak, kita tidak boleh kita cakap peduli apa kan. Kita tidak boleh cakap besar. Sebab kawasan ketika itu memang menyeramkan. Dulu YSITM dipanggil, orang kamu panggil Kampung Kaping dulu. Sebab dulu ini memang tanah penduduk kampung lokop lah. Jadi masa ketika itu perut saya masa tu 7 bulan lebih. Dan ketika itulah saya nampak makhluk tu tinggi sangat. Tinggi dan rambutnya terhurai panjang. Ketika itu kan hujan renyai-renyai, angin pun ada angin sedikit lah kan. Saya tidak tunggu lama ketika itu. Saya lari meninggalkan tugas saya dengan makhluk yang begitu. Terus terdetik di pikiran saya, jangan tidak percaya dengan benda-benda begitu. Memang benda-benda itu wujud sebenarnya. Kita tidak boleh cakap besar, kita tidak boleh riak, kita tidak boleh orang bilang cakap penderang lah. Jadi saya kena ketika itu. Saya tinggalkan saya punya tugas. Saya jalan kaki, tunggu bus tu balik ke rumah. Saya sakit demam 2 minggu. Saya demam, saya sakit. Saya menghadap kerja. Saya jumpa pegawai itu, saya kena marah. Saya beritahu lah cerita yang sebetulnya. Lepas tu baru saya dikasih masuk ke bertugas di office. Itu yang berlaku di gym Nisim. Setelah saya jadi warden ketika itu, penyelia asrama, saya bertugas di atas. Masa tu di Pasar 1. Pernah dengar Pasar 1, Pasar 2, Pasar 3? Di mana? Pasar 1 di atas. College yang kena selalu orang cakap melati apa semua kan. Pasar 1 Pasar 3. Pasar 3 di yang paling atas tu. Masa tu saya bertugas masih shift juga. Kita tiada anggota perempuan kan. Saya bertugas satu orang je. Saya di pos pengawal. Masa tu malam, saya shift malam. Shift pukul 12 malam hingga jam 7 pagi. Benda ni dia kilat-kilat lah. Pendek. Kadang-kadang dia ada juga ke college kan. Tidak boleh cakap apa. Dia pendek, dia kilat. Saya tidak tahu lah kalau kamu tidak pernah nampak kah, itu Allah alam. Dia rendah, dia berkilat. Masa tu di Pasar 3 kan dia hutan belukar di bawah tu, yang pokok ara semua tu kan dek. Pokok ara tu. Sampai sekarang orang tak berani nak potong sembarangan. Dia memang ada penunggu. Dia ada yang penunggu.
Saat masa tu saya saat mengandung tidak bawa apa-apa kan. Sepatutnya kita ada benda kita bawa sebenarnya. Paku kah, bawang kah, limau kah. Tapi tidak ada. Dan kalau saya buat spot check pun di mana-mana student sampai sekarang black student ada limau, ada bawang putih, bawang merah, ada yang sangkut daun-daun limau kan. So benda tu memang ada. Jangan kita bilang tidak ada, kita akan kena cuba. Itu makanya saya ketika itu dicuba, sebab saya tidak percaya dengan benda-benda begitu. Jadi saya kena sendiri. Yang di Mabul pula dia sama, yang pendek, yang kilat. Yang di sini Bukit Satu, saya dulu pernah tinggal di Bukit Satu, saya dulu pernah tinggal di dalam. Pengalaman saya tinggal di dalam ini sebagai pegawai pembangunan pelajar 7 tahun. Berbagai saya nampak. Cik Amran kenal pengurus asrama dulu. Tak kenal lah. Kamu tak kenal? Tak kenal Cik Amran. Masa kami buat pembelian bunga bersama dengan Sir Kafali, kami minta maaf Sir Kafali, saya bawa nama bos, saya selitkan nama bos ni, siapa ni cek tak betul. Sir Kafali bawa kami keluar beli bunga. Sebab dulu Mantana ni sekarang tu dulu kan kosong, dia mesti mau tanam pokok-pokok bunga. Jadi kami rike di luar. Masa saya keluar tu, PO kami Puan Noreni Tenguyun, dia sudah bersara. Dia pergi kaunter, dia bagi tahu kaunter, Puan Arfa suruh saya ambil kunci. Okey, dengar ni cerita. Puan Arfa bagi tahu saya suruh ambil kunci sekian-sekian. Terus kaunter cakap Puan Arfa tiada. Dia keluar dengan Cik Kafali. Biar betul bilang PO tu. Betul yang kaunter tu cakap. Puan Arfa tiada, dia di luar. Saya nampak dia sana ronda, dia bilang di blok A1 tu. Blok A1 tu. Saya nampak dia meronda di situ. Tiada tu dia bilang dia keluar. Belum keluar dia bilang 4 orang. Sir Kafali, Puan Arfa, yang sudah besaran ni, yang adik-beradik ni, Ibu Saria dengan Ibu Sami. Dong pergi kaunter minta kunci. Dong bilang saya yang minta. Saya tidak ada di dalam ketika itu. Jadi orang yang nampak saya tu 2 minggu dia demam. 2 minggu dia demam dia. Bukan lagi seorang 2 orang. Student pun pernah begitu. Bagi tahu di office, saya kalau suruh dia ambil kunci. Saya masa ketika tu cuti dek. Terus tu yang kontak cakap Puan Arfa tiada, dia cuti. Saya nampak Puan Arfa ronda. Saya tahu mungkin dorang punya apa kan. Cuma itulah saya punya pandangan lah, itu pun kalau anak-anak diterima kan, dia adik ni. Time maghrib kita tidak boleh tak teriak. Time azan tu kita teriak apa semua. Benda tu memang sentiasa berada dengan kita. Minta maaf lah kan dek, kadang-kadang kita ni kita punya fahaman Muslim dan Muslim mungkin berbeza kan. Tapi saya berani cakap ni sebab saya yang kena, saya sendiri. Bukan saya saja yang nampak, anak saya nampak, suami saya nampak. Dulu suami saya orang Kot sini, dia jaga bagian keselamatan dulu, kenal Tuan Ramli. Dia dulu inspektor sini. Dan ada juga pekerja yang mati di dalam kan, yang kontraktor, pekerja kontraktor. Dan kalau yang di fasa atas tu orang rumah dia tidak ada dokumen apa semua. Dia tengah syarat mengandung kan. Jadi dia tiada yang berani bawa dia pergi hospital, dia mati beranak. Mati bersalin di kawasan sini, Allah alam saya tidak tahu di mana dia di Kebumi. Paksa di Kebumi di dalam kawasan kita, tapi tidak tahu di mana. Semada di Mabul, di Mantana ni, Manokan jauh sekali lah memang di bagian atas. Dan pernah sekali kami spot check, Puan Sandra pun pernah juga ikut saya. Kami terkunci di dalam. Kami baru masuk bilik tu. Nasib kami bawa handphone. Kami beritahu CPC, bos bolehkah datang sini, kami terkunci. Kamu pernah ke merasa gitu? Tombol yang tiba-tiba terkunci. Tapi ini bukan terkunci, tombol tu memang bagus, tapi kami tidak boleh keluar. Cleaner pun begitu juga. Ada satu cleaner, mana ada ni, dia cakap tiada begini. Tapi ada 2 bilik lah sampai sekarang macam bau daging manusia yang sudah kering. Tapi saya tidak boleh cakap menurut bilik tu. Tapi mana-mana student yang kami letak sana sebenarnya budak-budak Sarawak memang kuat semangat. Kalau kami letak orang sini, orang Sabah ni, orang kayak ni, memang ada sikit. Kami letak sana, okay. Bilik tu sampai sekarang. Dulu zaman Ustaz selalu baca Ruqyah di bilik-bilik.
Ustaz Rosmat, Ustaz sekarang nih, Ustazah Majidah Rosmat kan, dia pun pernah juga melawat bilik student yang kena histeria tuh. Dia macam ada dia sesuatu dia nampak. Kita kalau student seorang dua orang mungkin kita tidak akan yakin kan, tapi majority lah yang kena histeria Rosmat kan macam nampak sesuatu. Tapi kalau bagi saya sendiri yang nampak, saya percaya benda itu memang wujud. Tapi kalau cerita yang Melati itu, student bagi tahu student ada bunuh diri mati di dalam, tidak ada. Melati itu sebenarnya direka itu sebenarnya. Bagi saya lah, sebab yang meninggal tuh dia meninggal di luar, staf tuh. Dia meninggal di luar, mati di luar. Dia bunuh diri. Tapi lebih cerita lah, dia staf lama, dia bukan staf tetap lah, dia gaji hari. Ketika itu tahun 70-an lah, 78 79. Jadi dia punya semangat apa semua tu kan. Kadang-kadang staf dengar ada kasus tinggi bunyi Olimpia hidup, itu memang betul lah. Gangguan tu selalu di gym lah, masa di gym mesin tu. Okay, jadi dengar cerita pun tadi seram sudah. Okay, tapi guys, macam yang Puan Arfa bilang tadi, Melati tu tidak betul. Tapi walaupun Melati tu tidak betul, perkara gaib tu tetap ada. Sebab kita kena beringat kita dalam kawasan hutan, mesti ada punya. Okay, jadi Puan, nampaknya sampai situ sajalah terlebih dahulu. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian yang sejujurnya seram lah juga. And sangat menarik. And mungkin penonton pun nanti takut-takut sudah mau balik kan. Tidak. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, Puan Arfa hari ini bukanlah, maksud saya dia baru saja sembuh. Demamnya baru saja kebal, tapi dia tetap kuat untuk datang menyampaikan cerita pada hari ini. Terima kasih Puan. Okay, terima kasih banyak. Dengan itu, sesi kali ini tamat di sini. Jumpa lagi di segmen akan datang. Bye-bye.